Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nashkuruhu ala ni'amihil azim. Puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada siri yang lalu kita ada kupas hadis berkenaan dengan yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minas sufla wabda' biman ta'ulu wa khairus sadaqati ma kana an zahri ghinan wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Yang mana dalam pada siri yang lalu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu kiasan dia baik. Tangan yang di atas bermaksud pemberi, tangan yang di bawah ialah penerima. Maksudnya orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Kemudian baginda mengatakan wabda' biman ta'ulu, mulakan beri itu kepada mereka yang dekat dengan kamu. Merujuk kepada siapakah yang afdal untuk kita mulakan, kita utamakan terlebih dahulu apabila kita memberikan sesuatu, sumbangan, hadiah dan sebagainya ataupun sedekah. Yang mana kedua-duanya, sedekah ataupun hadiah, ataupun kita sebut hebah, ataupun kita sebut sebagai sumbangan, ataupun apa saja istilah yang kita gunakan, kesemuanya merujuk kepada makna yang satu, iaitu pemberian sunat yang diberikan kepada orang lain. Sama ada kita menggunakan perkataan hebah, sedekah, hadiah dan sebagainya, dia adalah sama saja maksud. Baginda mengatakan tahaddu tahabbu, berilah hadiah, nescaya dia akan memupuk perasaan kasih sayang antara si pemberi dan penerima. Ini soal dalam memberi sesuatu, hadiah lah. Hadiah ni maksudnya bukan dengan cara diminta. Tetapi apabila keadaan-keadaan tertentu, ada beberapa kategori orang yang tidak boleh menerima hadiah. Yang pertama pemimpin, orang atasan. Yang kedua adalah hakim yang nak membicarakan sesuatu, maka tak boleh bagi hadiah dekat hakim. Hakim tidak boleh menerima hadiah. Pemimpin atasan juga tidak boleh menerima hadiah. Ini bagi mengelakkan ada unsur-unsur yang lain nak sogok dan sebagainya. Maka itu adalah keadaan di mana dilarang memberikan hadiah. Kemudian pada hadis yang seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasaddaqu. Juga hadis daripada Abi Hurairah, Nabi mengatakan tasaddaqu, faqala rajulun ya Rasulullah indi dinarun. Nabi mengatakan bersedekahlah kalian.
Lalu seorang ni dia bangun, dia kata, wahai Rasulullah, saya ada 1 dinar, saya ada 1 keping wang emas. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Nabi kata, sedekah untuk diri kamu. Macam mana sedekah untuk diri kamu? Maksudnya cukupkan keperluan kamu. Apa yang kamu perlu, kamu nak nafkah terhadap diri kamu. Ini kerana apa? Kita kena berlaku adil kepada diri sendiri terlebih dahulu. Dan kita kena mulakan diri kita terlebih dahulu. Mulakan dari sudut apa? Dari sudut berlaku adil, dari sudut mengutamakan hak, dari sudut tidak berlaku kezalim. Mesti kita kena utamakan diri sendiri terlebih dahulu. Dari sudut apa lagi? Minta ampun kepada Tuhan. Mulakan diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang mukmin, hendaklah kamu menjadi orang yang menegakkan keadilan, dan hendaklah kamu menjadi saksi yang benar kerana Allah, walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kamu sendiri. Maksudnya apa? Hendaklah kamu berlaku adil walaupun terhadap diri kamu sendiri. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun terhadap diri kamu, terhadap ibu bapa kamu, terhadap kaum kerabat kamu. Wa in yakun ghaniyan aw faqiran. Kalaulah si pesalah itu kaya ataupun miskin, hendaklah kamu berlaku adil tanpa melihat status, kaya ataupun miskin. Fallahu aula bihima. Maka kamu kena utamakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlaku adil tanpa mengira kaya, miskin, tanpa mengira muslim, non-muslim, tanpa mengira kaum kerabat, diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sini walau ala anfusikum, diri terlebih dahulu. Ini Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 135. Kena utamakan diri terlebih dahulu di dalam menunaikan hak. Maka lelaki ini dia kata, indi dinar, saya ada 1 duit emas, saya nak sedekah kat mana ni? Dia nak bersedekah. Lalu kata Nabi, tasaddaq bihi ala nafsik, untuk diri kamu dulu. Lepas tu qala indi akhar, wahai Rasulullah, saya ada lebih lagi 1 dinar, saya nak sedekah. Nabi kata, tasaddaq ala zawjatika, bagi kepada isteri kamu. Nampak di sini apa dia? Kaum kerabat, orang yang paling dekat lebih aula. Jangan kita bagi yang jauh, yang dekat terabai. Yang kedua, Nabi kata isteri. Kemudian dia kata andi akhar, saya ada lagi 1 dinar. Nabi kata tasaddaq bihi ala waladik, beri kepada ibu bapa kamu. Kemudian dia kata ada lagi 1 dinar. Nabi kata tasaddaq bihi ala khadimika, berikan kepada khadam kamu, orang gaji kamu, berikan kepada mereka. Jadi di sini susunan atur di dalam memberikan sedekah sunat seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulakan diri sendiri, isteri, ibu bapa, kemudian khadam, orang gaji, maksudnya yang hampir dengan kita. Lepas tu barulah pergi jauh. Jangan langkau mereka ini kita berikan kepada orang yang jauh. Saya dah sebutkan yang lepas tentang Abu Sufyan. Isterinya yang bernama Hindun, dia mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suami saya ni, Abu Sufyan lah suami dia, kedekut sungguh, tak hidung masin, rajulun syahih, susah sangat nak bagi duit. Ni lelaki kedekut ni. Isteri dia mengadu, suami saya ni kedekut, susah sangat nak keluar duit belanja. Bukan duit belanja tu untuk beli benda-benda yang bukan keperluan, bukan nak beli handbag ke apa ke, tak. Di Hindun ni dia mengadu kepada Nabi. Nabi kata apa? Ambil ma yakfiki wa waladiki,
ambil senyap-senyap tanpa pengetahuan Abu Sufyan. Curi ke? Bukan curi. Kalau curi itu ambil lebih daripada kadar. Contoh, kadar dia memerlukan 1 hari. Contoh kita sekarang, kita memerlukan 1 hari perbelanjaan isi rumah, lebih kurang RM1. Contoh, kalau saya ada lebih, terpulanglah lebih ke kurang. Ni contoh, RM100 1 hari perbelanjaan isi rumah. Itu tidak termasuk beli yang bukan keperluan. Yang keperluan dipanggil sebagai tahsiniat. Dalam maqasid dipanggil tahsiniat. Tahsiniat ini benda yang tak ada pun tak apa. Kalau ada, itu adalah berdasarkan keinginan kita. Tapi dimasukkan ni adalah hajiat. Hajiat ni keperluan. Keperluan tu seperti barang-barang asas. Belanja satu hari RM100. Jadi dia ambil kadar RM100. Itu bukan curi. Tapi kalau perbelanjaan 1 hari adalah RM100, dia ambil lagi, dia tambah kosong lagi RM1,000. 100 ada 2 kosong, dia tambah lagi 1 kosong, 3 kosong, RM1,000. Maka baki tu, yang lebih daripada keperluan tu, 900 itu dianggap sebagai curi lah. Dianggap sebagai curi. Tapi setelah itu, kalau minta izin halal, tak apa. Ataupun tapi dia tahu yang suami dia mesti akan bagi punya lah. Suami dia mesti balik. Kalau dia begitu, mesti suami dia tak kisah punya. Okey, tak apa. Tapi kalau ambil sampai bila-bila tanpa pengetahuan suami dia yang lebih tu, maka itu salah. Jadi bila saranan Nabi kata ambil kadar yang mencukupi untuk kamu dan anak kamu. Maksudnya dia ambil hak dia. Dia mengambil hak dia, bukan mengambil hak orang lain. Kalau mengambil hak orang lain baru dipanggil curi. Kalau ambil hak sendiri bukan curi. Kemudian, adakah dipanggil sebagai hindun ini dia membuka aib suami dia? Sebab dia bagi tahu Nabi. Adakah dia dianggap sebagai membuka aib suami? Tak. Sebab dia bertanya kepada orang yang betul-betul layak untuk mendengar. Sebab tu, kalau kes-kes yang melibatkan perhubungan suami isteri, suami isteri mengadu di pejabat agama tentang apa yang dilakukan oleh suami, maka isteri tidak dipanggil membuka aib. Itu bukan buka aib. Sebab dia mengadu hal kepada orang yang berautoriti, yang layak untuk mendengar. Dia bagi tahu kepada peguam ke, dia bagi tahu kepada hakim, dia bagi tahu kepada qadi, orang yang kerja pejabat agama yang memang bidang dia, itu tidak dipanggil membuka aib. Tapi kalau dia bagi tahu kepada Facebook, kalau dia bagi tahu kepada media sosial, cerita habis semua benda. Sampai yang tak sepatut dia bagi tahu pun bagi tahu habis. Sibuk habis, penuh dengan cerita dia je. Maka ini dianggap sebagai membuka aib. Man satara musliman satarallahu lahu yaumul qiyamah. Siapa yang tutup perkara yang memalukan orang Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aib dia. Jadi kita faham, siapa yang buka aib orang lain, perkara yang menjatuhkan maruah, menjatuhkan credibility orang lain, maka perkara yang sama akan berlaku. Sebab tu sebelum nak tulis ke, sebelum nak sebar ke, sebelum nak apa ke, fikir dulu, aku buat ni betul ke tak? Boleh ataupun tidak? Ada anjuran daripada syarak ataupun tidak? Ataupun ada larangan daripada syarak ataupun tidak daripada menceritakan perkara tersebut? Sekarang ni sibuk sibuk cerita hal rumah tangga orang lain, sibuk cerita hal kahwin di Thailand, sibuk semua orang nak sibuk. Gatal tangan, sibuk nak ambil tahu hal orang. Baik, kemudian daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha." Hadis yang kedua, Nabi mengatakan apabila seorang perempuan, yakni isteri, dia memberi nafkah dengan maksud dia menginfakkan
dia beri sumbangan, dia sedekah, min ta'ami baitiha, makanan yang ada di rumah dia, ghaira mufsidatin, tanpa mengurangkan apa yang ada di rumah dia. Maksudnya dia bagi dekat orang minta makan, dia bagi, tak luak pun, tak habis pun makanan yang ada di rumah dia. Kana laha ajruha bima anfaqat, maka dia dapat pahala dengan sebab apa yang dia bagi. Kemudian wali zawjiha ajruhu bima kasaba, suami dia yang tak tahu apa pun dapat pahala juga. Kenapa? Kerana suami dia yang beli. Daripada duit nafkah yang diberikan oleh suami dia, walaupun suami dia tak tahu yang isteri dia ni rajin bersedekah, kan? Rajin bersedekah, rajin bagi orang makan, rajin belanja orang, tak kisahlah, rajin buat kebaikan. Suami dia tak pernah tahu pun, tapi apa yang diberikan oleh isteri itu adalah hasil daripada suami dia, maka suami dia dapat juga. Ini kata Nabi, wali zawjiha ajruhu bima kasabah, suami dia juga turut mendapat pahala. Sebab itulah ini dipanggil apa? Kebaikan tu dia bertali arus. Bila kita buat kebaikan, dia bertali arus, dia tak putus. Saya tak bersedekah, tapi saya suruh orang sedekah, dan orang sedekah, saya juga dapat. Sebab apa? Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Nabi sebut penunjuk jalan bagi kebaikan, walaupun dia tak buat baik, tapi dia tunjuk jalan saya, dia buka ruang. Kafa'ilih, seperti orang yang buat kebajikan tu, tak kurang satu sen pun. Sama juga macam kita beri orang yang berpuasa makan, bukan waktu makan siang hari lah, waktu berbuka. Kalau kita beri orang yang berpuasa makan di siang hari, itu kita tolong dia, kita jual makanan dekat dia. Pukul 12 tengah hari beli nasi lah, ini kita jual, kita bantu dia. Kita tahu dia tak puasa, bantu dia, dapat juga. Kejahatan juga mengalir bertali arus, kebaikan juga mengalir bertali arus. Kalau Nabi kata man at'ama sa'iman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, dengan maksud siapa yang belanja orang berbuka puasa. Siapa yang belanja maksudnya apa? Orang tu puasa, untuk buka nanti dia bayar ataupun dia bagi. Nabi kata apa? Man aftara sa'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, falahu ajruhu, maka dia dapat pahala orang puasa tu juga, walaupun dia tak puasa. Dia ialah kita dah lah malas puasa sunat. Ini saya nak sebut, kalau bagi orang yang malas berpuasa sunat, dia boleh dapat pahala berpuasa, dia belanja orang buka puasa, senang. Kan? Dia susah sangat nak puasa sunat, malas lah apa semua. Okeylah, awak puasa, saya belanja awak. Itu dipanggil orang bijak. Bijak kenapa? Sebab dalam hadis Nabi kata siapa yang belanja orang berbuka, maka dia dapat pahala puasa tu. Kalau orang yang rajin puasa sunat, bagus lah, tapi puasa ni memerlukan pengorbanan, betul lah. Baik, itu bermaksud pahala kebaikan bertali arus, tidak akan kurang. Nabi kata la yanqusu minhu syai', tidak kurang sedikit pun pahala orang puasa tu. Maksudnya dia dapat 100 makan penuh, saya juga dapat makan penuh, walaupun saya tak puasa, tapi saya bagi dia makan. Ini kelebihan. Sebab tu ramai yang berebut di bulan Ramadan, sampai kadang-kadang tak cukup tangan. Oh, hari ni penuh dah, pergilah bagi masjid lain, bagi juga dekat sini, siapa nak makan, membazir, buang macam tu je. Maka Nabi SAW mengatakan, isteri yang menginfakkan, ini ada satu kes dalam hadis disebutkan, ada seorang laki-laki ni, dia kelaparan, dia tak makan banyak hari, sebut dalam hadis. Kemudian Nabi kata kepada dia, pergilah rumah isteri saya, minta makan. Nabi duduk di masjid,
Dia jumpa Rasulullah di masjid, dia mengadu dia tak makan. Nabi kata, pergi rumah saya, ketuk pintu, minta makan dekat rumah isteri saya. Pergi ketuk pintu rumah isteri yang pertama, tak ada apa, ada air kosong saja yang ada. Tak ada apa di rumah Nabi, ada air kosong Pintu yang kedua ketuk, air kosong juga, tak ada. Rupanya dapur tak berasap lama dah rumah Nabi. Lalu dia datang kepada Rasulullah di masjid. Dia kata, Rasulullah, tak ada apa makan. Air bukan kenyang pun kan, tak ada apa makan. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata kepada jemaah yang ada di dalam masjid, siapa nak ambil lelaki ini sebagai tetamu di rumah dia malam ini? Siapa nak ambil dia sebagai tetamu di rumah malam ni, makan malam? Lalu ada seorang lelaki Ansar, dia kata, saya Rasulullah. Kemudian dia ajak bawa balik rumah. Dia kata kepada isteri dia, lelaki tadi, dia kata kepada isteri dia, akrimi dhaifa Rasulillah. Dia kata kepada isteri dia, tolong jaga baik-baik tetamu Rasulullah. Tolong jaga baik-baik, tolong bagi dia makan cukup-cukup, sebab dia adalah tetamu Rasulullah. Ini menunjukkan bahawa memberi orang makan adalah satu kelebihan. Begitu juga dalam ayat kita baca, alhaakumut takatsur. Last kali apa dia? Thumma latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Apabila satu hari Nabi keluar daripada rumah pada waktu tengah hari. Orang Arab dulu mereka tak keluar waktu tengah hari. Sebelum zuhur mereka takkan keluar. Itu budaya mereka dulu. Nabi keluar duduk di masjid. Sebab apa? Duduk di rumah nanti stres lah gitu. Contohlah, sebab tak ada makan, nanti asyik fikir lapar. Duduk di masjid. Duduk di masjid, jumpa dengan Abu Bakar, jumpa dengan Umar juga, keluar daripada rumah, tak ada makan, lapar juga. Jadi Umar ingat dia lapar, rupanya Nabi lebih lapar lagi. Sebab apa? Dia ikat batu dengan perut, Nabi ikat lebih lagi. Ikat batu tambah bagi perut sakit. Nabi kata, macam mana kalau kita berjalan pergi di hujung kampung, di pinggir Madinah, ada satu rumah orang, dia, kita minta makan dekat dia. Kita minta makan dekat dia. Lalu dua orang sahabat ni kata boleh. Mereka pun berjalan pergi ke rumah tersebut, bagi salam. Nabi bagi salam, Assalamualaikum, tak ada orang jawab. Assalamualaikum, tak ada orang jawab. Kali ketiga tak ada orang jawab, nak balik Tiba-tiba ada orang buka pintu. Rupanya isteri tuan rumah ada. Isteri tuan rumah, dia kejar Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Pak Rasulullah, saya dengar salam tadi, tapi saya sengaja untuk tidak jawab kuat-kuat, supaya salam itu berulang-ulang daripada kamu. Nampak? Dia nak Nabi beri salam lebih daripada satu kali. Bila Nabi bagi salam lebih daripada satu kali, dia jawab. Dia jawab sekali, dia jawab kali yang kedua, dia jawab ketiga, dia baca amin, 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 amin. Sebab apa? Sebab itu adalah doa. Salam itu adalah doa. Doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam makbul. Kesejahteraan ke atas kamu. Jadi dia pun waalaikumsalam, amin. Dia doa. Maka itu adalah strategi dia. Dia nak supaya Nabi beri salam 3 kali. Dia kata suami tak ada di rumah, tak apalah, tunggu di luar. Suami dia pergi ambil air. Lalu tunggu di luar. Suami dia datang dengan membawa air. Dulu bukan ada air pipe dalam rumah kan, bawa air. Suami dia nampak daripada jauh, macam dia tahu itu adalah Nabi. Dia tinggal, dia lari pergi. Sebab apa? Yang datang rumah dia adalah Nabi SAW. Kemudian apa dia buat? Dia ada seekor kambing. Seekor kambing. Yang itulah satu-satunya yang dia ada. Tak ada atau lain. Dia sembelih untuk apa? Demi memberi makan kepada Nabi dan juga Abu Bakar dan Umar. Bila habis makan kenyang, Nabi tanya Umar, kenyang? Kenyang. Kemudian Nabi baca, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Ini dalam Ibnu Katsir
tafsir Ibnu Katsir, Nabi baca summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa maksud dia? Kamu akan disoal di hari akhirat tentang nikmat yang kamu dapat. Nikmat apa? Makan kenyang. Maka nikmat kenyang juga akan disoal. Orang takkan tahu macam mana rasa kenyang kalau dia tak pernah mengalami lapar yang sangat teruk. Dia takkan rasa macam mana orang anak yatim rasa kalau dia tak pernah yatim. Dia takkan rasa lapar, dia takkan rasa apa itu nikmat kenyang kalau dia tak pernah lapar. Kadang-kadang orang dia dapat RM100, dia seronok menangis-nangis, dia dapat RM100 satu keping. Kita biasa ya, sebab selalu dapat lebih daripada tu ada. Tapi kenapa dia begitu seronok orang yang, sebab dia tak pernah dapat. Bila dia tak pernah dapat, tiba-tiba dia dapat 100 keping, dia punya syukur dia lain macam. Kita biasa kadang-kadang tak rasa syukur. Dia menzahirkan rasa kesyukuran sebab itu kali pertama dalam hidup dia dapat. Sebab itu saya sebut, orang susah dia takkan abaikan orang yang susah walaupun dia senang, sebab dia rasa susah. Kalau orang yang dah memang asal senang, dia tak tahu gula naik ke, telur naik ke, minyak naik ke, dia tahu ke? Dia tak tahu, sebab dia tak pernah susah. Sebab itu hikmah Nabi dilahirkan dalam keadaan susah. Kenapa? Supaya Nabi faham penderitaan orang miskin. Nabi dilahirkan sebagai yatim supaya Nabi faham macam mana perasaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim supaya Nabi faham macam mana orang yatim. Nabi dilahirkan dalam keadaan hidup susah supaya Nabi faham orang susah macam mana. Itu hikmah. Kalau lahir-lahir kaya, orang susah, dia tak rasa macam dengan orang tua rasa, sebab situasi berbeza. Baik, kemudian suami dia yang sebutkan dalam ayat tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini sifat manusia. Selagi tak masuk kubur, selagi itulah nak kepada yang lebih. Itu normal, biasa. Tak menjadi kesalahan yang tu. Yang menjadi kesalahan sampai lupa Tuhan, itu salah. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Last sekali apa dia? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nabi baca kepada Umar Al-Khattab supaya syukur nikmat kenyang. Sebab tadi lapar, bukan main lagi, lapar sungguh. Bila dah kenyang, barulah rasa apa itu nikmat kenyang. Kemudian dalam hadis tadi Nabi mengatakan suami juga turut mendapat kebaikan. Ini juga kalau kita lihat, Nabi sebut man ambata nabatan, siapa yang tanam pokok, keluar hasil, kemudian hasil tu tak sempat dekat dia, monyet ke apa ke, burung ke, makhluk lain yang makan, kita niat sedekah, itu dia bagi sebagai sedekah. Itu juga dianggap sebagai sedekah. Tapi kalau takkanlah kita nak biar monyet ambil semua kan, takkan nak biar semua licin tak ada hasil langsung. Maksudnya yang dapat itu adalah rezeki dia. Jadi rezeki ni selagi tak masuk dalam mulut kita, itu bukan rezeki kita. Dia rezeki ni yang mana yang masuk dalam mulut, walaupun ada dekat tangan kita tapi tak masuk dalam mulut kita, itu bukan rezeki. Baru nak suap, oh jatuh dah. Jatuh tak kutip lah, kucing pula makan. Rezeki dia, bukan rezeki kita. Maka di sini ulama kata apa? Rezeki adalah sesuatu yang memang confirm masuk dalam perut kita, itu baru rezeki. Kalau selagi tak masuk, itu belum tentu lagi. Belum tentu hak kita. Boleh jadi rezeki orang lain, boleh jadi rezeki binatang lain, boleh jadi rezeki makhluk-makhluk yang lain. Kemudian Nabi kata lagi, walil khadimi mithlu zalik. Orang gaji dia yang tak kita lihat tak ada kena-mengena, dapat pahala juga. Dapat pahala juga orang gaji dia.
Khadam yang tolong hidang makan, yang tolong pergi pasar beli barang juga dapat pahala. Khadam ni orang gaji lah. Suami mencari nafkah, beri kepada isteri keperluan. Isteri beli duit tersebut, dia masak ke ataupun dia beli ke, kemudian orang gaji dia masak ke ataupun beli ke, tak masalah, dia menguruskan wang itu. Maka kalau dia beri walaupun tanpa pengetahuan suami dia, itu yang maksud ghairu mufsidah, tidak menyebabkan kekurangan langsung, tak luar kalau dia bagi sikit, maka suami dia dapat, orang gaji dia dapat, semua dapat. Nabi kata la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a, tak kurang walaupun sedikit, semua dapat habuan masing-masing. Ini dalam kita tengok dalam hadis yang lain, Nabi tanya kepada sahabat, atadruna mal muflisu, adakah kamu tahu apakah itu muflis? Sahabat kata, kami tahu muflis ni man la dinara wala dirham, yang tak ada duit ataupun hutang dia lebih besar daripada di duit atau aset yang dia ada. Aset dia, simpanan dia ada 100,000, hutang dia 1 juta. Maka sahabat kata, muflis kami tahu yang tu ya, tak ada duit nak bayar hutang. Maka Nabi SAW mengatakan, itu muflis lain, itu muflis dunia, itu maklum. Muflis yang Nabi maksudkan adalah muflis dengan makna yang lain, iaitu kata Nabi, orang yang datang pada hari kiamat bisalatin wa saumin wa sadaqatin, bawa semayang, puasa, semua amalan yang dia buat, kemudian orang tuntut pahala dekat dia. Ya Allah, dia ni dulu hutang saya tak bayar, dia ni dulu zalim kepada saya, bagi kat dia pahala, bagi dekat dia pahala, bagi sampai kosong. Bila kosong tapi masih lagi ada yang belum selesai, diambil dosa dia, bagi dekat kita. Dah lah kita dah kosong lah, kita kena tanggung dosa orang pula. Maka Nabi kata itu adalah realiti hakikat muflis di akhirat. Bukan muflis dunia. Muflis dunia seperti yang saya sebut tadi, muflis di akhirat begitu gambaran dia, bawa amal banyak-banyak tapi tidak dapat membantu dia. Kemudian yang seterusnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'at Zainab imra'atu ibn Mas'ud. Zainab, nama dia Zainab, wanita ini bernama Zainab, isteri kepada sahabat yang nama dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni dia ada kelebihan dia. Abdullah bin Mas'ud ni kelebihan dia yang Nabi iktiraf kepada dia, dia adalah sahabat yang paling pandai dalam bab asbab nuzul Quran. Abdullah bin Mas'ud, sehingga Abdullah bin Mas'ud dia kata apa, kalau ada orang yang lebih pandai daripada aku tentang sebab apa ayat ni diturunkan, di mana ayat ni diturunkan, bila dia diturunkan, sebab apa, semua berkenaan dengan Quran, aku nak pergi belajar dengan dia. Tu Abdullah bin Mas'ud kata, kalau siapa yang lebih tahu daripada aku nak belajar. Bermaksud dia tahu selok belok Al-Quran, bila ayat diturunkan, malam ke siang, turunkan sewaktu Nabi duduk di mana, di atas unta ke, duduk di rumah ke, di mana, semua dia tahu. Itu dipanggil sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sehingga Abdullah bin Mas'ud atau Anas bin Malik, atau tak silap saya antara salah satu, mengatakan, saya melihat Nabi menaiki unta pada musim sejuk. Tiba-tiba unta yang dinaiki oleh Nabi itu terduduk. Tengah-tengah berjalan terduduk unta tu, dan Nabi kelihatan berpeluh di muka. Lalu sahabat ni Abdullah bin Mas'ud ataupun Anas bin Malik ditanya, Rasulullah kenapa? Nabi kata, baru turun wahyu tadi, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, sampai berpeluh.
menunjukkan wahyu dia datang dalam bentuk apa? Mislu salsalil jaras. Nabi kata wahyu yang paling berat sekali diterima adalah apabila Jibril datang dalam rupanya yang asli tu. Tapi kadang-kadang wahyu ni datang dalam bentuk bunyi loceng yang begitu kuat. Itu tanda wahyu nak datang. Sebab itu oleh kerana beratnya, walaupun 3 ayat, musim sejuk boleh berpeluh dan unta yang dinaiki pun boleh terduduk. Ini tugas seorang rasul dikala menerima wahyu. Sangat berat. Berat apa? Nak terima tu berat. Baik, Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Wahai Rasulullah, innakam amarta al-yawm bisadaqah. Hari itu wahai Rasulullah, engkau suruh kami bersedekah, orang perempuan. Wa kana 'indi hulliyun li. Saya adalah rantai emas. Saya adalah gelang. Hulli ini merujuk kepada perhiasan emas. Gelang ke rantai ke, saya ada. Fa aradtu an atasaddaqa bih. Saya nak sedekah. Fa za'ama ibn Mas'ud annahu wa waladuhu ahaqqu min man tasaddaqtu. Bila saya nak sedekah, suami saya Ibnu Mas'ud tadi dia kata, dia sangka, dia kata dia lebih layak untuk dapat. Ini cerita dia Abdullah bin Mas'ud ni. Abdullah bin Mas'ud ni asalnya hamba abdi. Dia masuk Islam, dia masih dalam kategori hamba orang lain. Maka dia masuk Islam. Bila hamba ni miskin, hamba ni tak ada apa. Isteri dia Zainab ni orang berduit sikit, orang senang, kahwin dengan orang senang. Zainab ni dia ada perhiasan, dia nak sedekah, tapi suami dia kata, saya yang lebih layak dapat, jangan sedekah dekat orang lain. Saya dan anak-anak lebih utama untuk dapat, bagi kat saya. Bila Zainab ini bagi tahu dekat Rasulullah yang suami dia cakap macam tu, Nabi kata apa? Sadaqa ibn Mas'udin. Betul kata Ibnu Mas'ud tu. Jangan bagi dekat orang lain. Betul kata Ibnu Mas'ud. Wa zawjuki wa waladuki. Suami dan anak kamu itu lebih berhak untuk dapat. Dapat tu atas nama apa? Nama sedekah ataupun nama zakat? Ini isu dia. Ulama di kalangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan hadis ini merujuk kepada sedekah sunat. Oleh itu, seorang isteri tidak boleh memberi zakat kepada suami. Kalau isteri nak memberi sedekah sunat kepada suami, okey, ni duit apa ni? Saja ambil lah, duit belanja ataupun hadiah, okey. Tapi bila suami dia tanya, ni duit apa ni? Isteri jawab, ni zakat saya kepada abang. Tak boleh. Hanafi mengatakan tidak boleh. Sebab apa? Sebab nanti dia pusing kot tu juga. Kita boleh tak makan duit zakat kita sendiri? Tak boleh, sebab bukan hak kita. Okey, kalau isteri beri kepada suami, contohlah, kalau isteri beri kepada suami zakat, suami belanja isteri balik, bermaksud isteri makan zakat dia sendiri, tak boleh. Maka Hanafi mengatakan tidak dibenarkan. Ini ulama di kalangan Hanafiyah. Ada ulama di kalangan mazhab Syafi'i dan juga sebahagian daripada Imam Malik, mazhab Maliki, mereka mengatakan hadis ini merujuk kepada sedekah wajib, iaitu zakat. Maka mereka mengatakan boleh isteri memberi zakat kepada suami. Itu satu lah. Tadi kata tak boleh, yang ni kata boleh. Ini dipanggil khilaf muktabar, kerana mereka memahami hadis dengan pemahaman yang berbeza. Mereka mengatakan boleh isteri memberi zakat kepada suami. Namun yang mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Maka pandangan yang lebih kuat dari sudut dalil ialah yang mengatakan tidak boleh. Sebab apa? Alasan dia, kalaulah isteri bagi dekat suami zakat, suami guna duit tu belanja isteri balik, bermaksud isteri makan duit zakat dia sendiri, tak boleh. Itu yang kata tak boleh. Tapi kalau sedekah sunat tidak ada masalah.
baik itu isu isteri beri kepada suami. Tapi kalau suami beri kepada isteri, suami beri zakat kepada isteri, suami beri zakat kepada ibu bapa, itu tak boleh secara ijma'. Tak ada khilaf. Yang ada khilaf, isteri beri kepada suami, itu ada perselisihan faham. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi suami beri zakat kepada isteri, anak-anak dan juga ibu ayah, tak boleh dengan ijma' ulama. Ijma' ulama apa? Semua mazhab kata tak boleh, semua ulama kata tak boleh. Tiba-tiba kita kata boleh, maksudnya kita ni melanggar ijma'. Melanggar ijma' ada kalanya membawa kepada kufur, ada kalanya membawa kepada fasik. Sebab itu tidak boleh mengingkari ijma'. Ijma' banyaklah kalau perbahasan dia, cuma saya nak sebut sini. Ijma' mengatakan solat sehari semalam 5 waktu. Tiba-tiba ada ulama' lain kata ada 2 waktu saja. Itu dipanggil keluar daripada majoriti. Bukan majoriti lah, kesepakatan ulama' keseluruhan. Maka tak boleh. Jadi suami nak bayar zakat kepada isteri, ambillah ni zakat abang tahun ni. Tak boleh, duit tu pusing kot tu ya. Dia tak meluas, pergi balik dalam rumah ya. Tak ada manfaat dia keluar zakat. Dia bagi dekat anak dia. Last sekali anak dia kata, ayah jom keluar makan. Lah, anak belanja duit apa? Duit zakat ayah tadi lah. Tak boleh. Tapi kalau lain daripada orang yang di bawah tanggungan nafkah dia, bukan anak dia, bukan isteri dia, bukan ibu ayah dia, boleh. Siapa dia? Adik abang, kakak, sepupu, kaum kerabat dia yang hampir. Maka siapa yang lebih utama untuk kita beri zakat? Adakah orang yang tak ada kena-mengena dengan kita ataupun kaum kerabat kita? Kaum kerabat. Kalau cukup syarat. Kalau cukup syarat, sepupu kita miskin, orang susah sungguhlah, kita bagi zakat dekat dia sebab cukup syarat. Kakak kita orang susah, abang kita, anak saudara kita, kita bagi zakat. Kata tak boleh bagi, itu kepada yang wajib kita tanggung nafkah, suami, isteri, anak-anak, ibu bapa. Tapi kalau sedekah sunat tak cukup, tak ada syarat apa-apa, tak ada syarat miskin ke, tak ada syarat susah, boleh beri kepada sesiapa yang kita nak. Tetapi kalau minta-minta ni susah juga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, siapa yang kerap meminta tanpa ada sebab, hari kita akan bincang nantilah, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dia separuh daging tak ada. Separuh daging muka dia tak ada, sebab dia rajin minta dekat orang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan separuh muka dia, daging yang ada di muka dia. Sebab apa? Kerana panas apa dia? Minta tanpa ada keperluan, itu dianggap sesuatu yang tidak dibenarkan. Dia minta untuk dikumpul kekayaan, bukan minta kerana dia perlu benda tu. Tak, minta tak ada keperluan, tapi dia syok duit dia banyak. Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.